Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad atau Tun M merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1981 hingga 2003. Beliau juga menyandang jawatan Perdana Menteri untuk kali kedua pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020, beliau telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7. Apabila beliau bersara daripada jawatan Perdana Menteri Malaysia ke-7, beliau telah dianugerahkan gelaran Tun dan dinobatkan sebagai Bapa Pemodenan Malaysia atas kejayaan beliau yang telah membangunkan Malaysia. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk membincangkan bagaimana Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi seorang Perdana Menteri yang disanjung tinggi serta mengkaji cara beliau mengatasi cabaran yang dihadapi untuk mencapai kejayaan terhadap Malaysia. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dilahirkan pada 20 Disember 1925 di seberang Perak Alor-Star Kedah dan merupakan anak bongsu dalam 9 orang adik-beradik. Bapa beliau adalah seorang guru besar dikenali sebagai Muhammad bin Iskandar, manakala Wan Tempawan binti Wan Hanafi merupakan ibu beliau, seorang suri rumah. Beliau berkahwin dengan isterinya iaitu Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali ketika berumur 31 tahun pada 5 Ogos 1956. Hubungan mereka terjalin sewaktu kedua-dua mereka melanjutkan pengajian di Singapura. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 7 orang cahaya mata. Tun Dr. Mahathir memulakan alam persekolahan di Sekolah Melayu Seberang Perak pada tahun 1930 selama 2 tahun. Kemudian melanjutkan pengajian menengah di Government English School Alor-Star yang kini dikenali sebagai College Sultan Abdul Hamid. Beliau tamat dengan keputusan Senior Cambridge yang cemerlang pada tahun 1945. Tahun 1947, selepas tamat pengajian peringkat menengah, Dr. Mahathir telah ditawarkan beasiswa Kedah untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di King Edward VII College of Medicine, Singapura. Pada tahun 1993, beliau telah dianugerahkan kelulusan ijazah Doktor Perubatan dari University of Malaya, Singapura. Tun M telah memulakan perkhidmatannya dalam kerajaan dengan menjadi doktor pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang. Beliau juga telah memberi khidmat perubatan di Langkawi, Jitra dan Perlis. Pada tahun 1997, beliau mengambil keputusan untuk berhenti dari perkhidmatan kerajaan untuk membuka kliniknya sendiri, iaitu Maha Klinik yang terletak di Jalan Tunku Ibrahim. Ketika itu, beliau merupakan anak Melayu pertama yang membuka klinik persendirian di Alor-Star yang pada ketika itu terdapat 5 buah klinik sahaja. Keputusan untuk berhenti kerja sebagai kaki tangan kerajaan adalah kerana beliau merasakan bekerja di sektor kerajaan telah membataskan beliau untuk bergerak aktif di dalam politik. Kerjaya Tun Dr. Mahathir dalam bidang politik bermula pada tahun 1946 sewaktu UMNO pertama ditubuhkan dan menjadi antara ahli yang terawal yang menyertai parti tersebut. Beliau telah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada 16 Julai 1981. Beliau menyandang jawatan itu untuk tempoh yang paling lama dalam sejarah Malaysia dan Asia Tenggara, iaitu selama 22 tahun sehingga tahun 2003. Sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir telah menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri sekaligus menjawat jawatan Timbalan Presiden Parti UMNO. Oleh sebab Allahyarham Tun Hussein On meletakkan jawatan atas sebab kesihatan, Tun Dr. Mahathir telah dilantik sebagai Presiden UMNO serta sebagai Perdana Menteri yang keempat. Beliau dikenali sebagai Bapa Pemodenan di atas kejayaan beliau menukarkan Malaysia menjadi negara perindustrian yang moden dari sebuah negara pertanian. Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 31 Oktober 2003. Walau bagaimanapun, pada 2016, Tun Dr. Mahathir muncul kembali ke alam politik. Beliau telah menubuhkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang dikenali sebagai Bersatu untuk bertanding dengan Barisan Nasional. Bersatu dan parti-parti bersekutunya telah memenangi pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia ketika usianya 92 tahun dan telah memegang gelaran pemimpin tertua di dunia. Namun begitu, pada 24 Februari 2020,
Tun Dr. Mahathir mengumumkan letak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 sekaligus meletak jawatan sebagai Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia dengan menghantar surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tun Dr. Mahathir telah mencapai pelbagai kejayaan yang telah menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Salah satu projek yang Tun Dr. Mahathir berjaya usahakan sehingga meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa ialah projek pengeluaran kereta nasional Proton melalui Heavy Industry Corporation of Malaysia, HICOM. Pada awal projek tersebut, ramai orang yang menganggap bahawa projek tersebut tidak sesuai kerana agak keterlaluan dan mustahil untuk dicapai. Namun, anggapan tersebut tidak benar kerana kini sudah terbukti bahawa Proton merupakan kebanggaan rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, Tun Dr. Mahathir telah berusaha untuk mengembangkan ekonomi negara dengan membangunkan bidang bioteknologi dan teknologi komunikasi maklumat. Dengan ini, beliau telah membuahkan sebuah idea koridor raya multimedia MSC Multimedia Super Corridor pada 1996. Antara perancangan yang telah menjadi nyata ialah KLIA, Putrajaya, Cyberjaya, MMU dan sebagainya. Setiap projek yang telah dijayakan oleh Tun Dr. Mahathir telah menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai potensi yang lebih baik di masa hadapan. Oleh sebab itu, beliau telah merancang KLIA sebagai jalan masuk utama bagi meningkatkan peluang pelaburan. KLIA mempunyai hampir 100 km persegi keluasan keseluruhan. KLIA telah menjadi salah satu lapangan terbang terbesar di dunia dan merupakan mercutanda pertama yang dikagumi oleh pelancong-pelancong. Tempat tersebut dapat menampung lebih daripada 35 juta penumpang dan 1.2 juta tan kargo setiap tahun. Tambahan pula, KLIA telah mendapat penobatan sebagai lapangan terbang ke-13 yang paling sibuk di dunia dan ke-7 di Asia. Terdapat pelbagai inovasi yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antaranya ialah Wawasan 2020. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika merangka Rancangan Malaysia ke-6 pada 28 Februari 1991 yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimasukkan sepenuhnya bukan sahaja pada bidang ekonomi tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi serta juga perpaduan nasional dan sosial. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa serta juga keyakinan. Selain itu, beliau juga telah memperkenalkan dasar pensyarikatan. Dasar pensyarikatan merupakan satu konsep pengurusan ekonomi ala Jepun yang diketengahkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ialah konsep pensyarikatan Malaysia. Dasar ini dilancarkan pada 25 Februari 1983. Konsep ini berasaskan kerjasama erat yang terjalin antara kerajaan dan swasta. Rancangan tersebut bermula di mana Malaysia diandaikan sebagai sebuah syarikat dan rakyatnya sebagai pekerja serta pemegang saham. Pembangunan negara amat bergantung kepada dua sektor utama iaitu sektor awam dan sektor swasta. Oleh itu, kerjasama yang terjalin boleh meningkatkan pembangunan negara. Sektor swasta menjadi pendukung aktiviti perdagangan dan ekonomi manakala sektor awam melaksanakan dasar yang dirangka. Dalam hubungan erat ini, menguntungkan semua pihak di mana dasar-dasar awam yang dibentuk akan mudah difahami, dilaksana dan diterima bersama. Antara cabaran yang dihadapi oleh Tun Dr. Mahathir pada awal kerjaya beliau ialah pada zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu kerana adalah sukar untuk mana-mana parti politik untuk menyebarkan agenda mereka dan konflik-konflik politik yang wujud pada ketika itu. Tun Dr. Mahathir juga pernah dicemuh kerana idea-idea beliau untuk menaikkan nama negara seperti projek Proton dianggap tidak realistik dan terlalu grand. Namun, cemuhan itu tidak memberi kesan malah Tun Mahathir berjaya membuktikan bahawa beliau mampu untuk melaksanakan idea-idea yang besar. Untuk cabaran masa kini, bagi beliau adalah faktor umur beliau yang semakin meningkat sekaligus menyebabkan sukar untuk Tun Mahathir untuk bekerja walaupun beliau mengkategorikan dirinya sebagai seorang workaholic. Dapat disimpulkan bahawa kepimpinan dan juga pengalaman pahit di zaman penjajahan serta sifat kepribadian
minat yang cenderung ke arah sains dan teknologi, begitu juga dengan sikap yang sayangkan kepada orang-orang Melayu telah mendorong Tun Dr. Mahathir membangunkan Malaysia daripada sebuah negara pertanian kepada sebuah negara industri adalah sangat membanggakan. Keberanian beliau yang sangat luar biasa telah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia serta mendapat pengiktirafan daripada pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Beliau sangat berbeza berbanding dengan 3 Perdana Menteri Malaysia yang lepas yang mana masing-masing mendapat pendidikan dan pendedahan daripada luar negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad benar-benar menunjukkan tauladan dengan menjadi seorang graduan tempatan yang telah berjaya memimpin Malaysia ke tahap kini. Beliau mempunyai pendekatan yang sangat berbeza dan tidak mahu rakyat Malaysia bergantung kepada model pendidikan British atau Barat.